Okey, kita mula hari ni iaitu gerakan linear kan. Gerakan linear pita detik ataupun 3 tip kan. 3 tip and 3 timer kan. 3 tip and 3 timer. Okey, kau boleh tengok sini. Jadi yang diberi gambar ni biasanya yang gambar yang tunjuk ni adalah 3 tip lah. Maksudnya 3 timer, 3 timer. 3 timer dia akan punch 3 tip ni dengan kadar yang sama, same rate lah kan. Biasanya dia punya rate yang dikendalikan biasanya ni lah digunakan ini penting kan. Menggunakan arus ulang-alik ataupun terpanggil alternate current. Okey, dia punya frekuensi 50 Hz. 50 Hz ni maksudnya dia boleh punch tiap-tiap kertas ni dengan kadar 50 apa? 50 Hz maksud apa? Ingat tak? 50 apa tu? Frekuensi. Ya, frekuensi betul. 50 apa tu? Ingat tak? Tak ingat ya? Tak. Okey, 50 ticks. Dia panggil 50 ticks in 1 second. Detik maksudnya dia buat ticks. 50 ticks in 1 second. Satu saat dia boleh buat 50 tick. Okey, kalau kita tengok gambar ni, gambar yang tunjuk ni, tak apalah, tengok gambar ni. Kamu tengok gambar ni. Ada berapa titik ni? Berapa titik tu? Dot. 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dot. Dia ada 7 dot. 7 dot maksudnya dia ada 6 ticks. Boleh faham kan? 7 dot maksudnya dia ada 6 tick. Tolak 1. Macam mana kira dia ticks tu? Kira dia macam ni. Ini 1 tick, 1 ticks, 2 ticks, 3 ticks, 4 ticks, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry. 6. Jadi ada 6 apa nama itu lagi? 6 ticks kan? Daripada sini ke sini terconteng pula. Di sini ke sini ada 6 ticks. 6 ticks tapi ada 6 dot. Jadi di sinilah. Maksudnya ada 6 dot. Sama juga dengan 6 dot pula. 7 dot. 7 dot sama dengan 6 ticks. Faham beza ticks kan? Ticks ni antara 2 dot dipanggil 1 ticks. Distance dia tu. Distance yang dipanggil 1 ticks kan? 1 tick. Okey. Dan panjangnya dia bagi kat sini lah. Okey, dia kata jika frekuensi tak apalah 50 Hz. Kita apakah maksud 50 Hz dan untuk jangka masa detik dah dijawab di sini. Maksudnya dia boleh buat 50 ticks in 1 second. 50 ticks in 1 second. Soalan yang sama dengan ni kan. 50 ticks in 1 second. Kalau 50 ticks in 1 second, 50 detik dalam 1 saat, 1 detik kita akan menghasilkan 0.02 second. Faham tak ni? 50 ticks 1 second. 1 ticks 0.02. 1 tick. Ini untuk 1 tick. Faham tak ni? Maksudnya masa daripada sini ke sini 0.02. Daripada sini ke sini kan. Cikgu buat sikit lah bagi kamu nampak. A, B, C, D, E, F, G. Okey, maksudnya masa daripada F ke G ni 0.02. Jadi masa daripada A ke B ni sama ke atau lebih? Masa dia? Lebih. Lebih? Salah lah, sama lah. Masa time of 1 ticks 0.02. Jadi masa A ke B 0.02. Masa F ke G pun 0.02. Boleh faham tak ni? Faham. Faham Sebab apa sama? Sebab ini dilakukan oleh dia punya plat pengetar atau puncher. Dia akan punch kertas ni dalam rate yang sama. Jadi dia akan ikut follow 0.02 ni. Itu maksud dia. Okey, dia kata cari masa untuk 1 detik, time of 1 ticks. Jadi kita tahulah tadi jawab dah 0.02. Yang ni lah kita terang tadi 0.02 ni. Okey. Dia kata berapakah bilangan titik dalam 1 detik?
Cuba kamu jawab. How many dot in one tick? Jawapan apa? Berapa banyak dot? Apa jawapan dia? Okay, one tick mana? Ini one tick. Betul tak? So how many dot? 6. Kuat sikit tak dengar? 6. Elang? 6 ke? Okay, one tick, satu ticks ni maksudnya ini. Faham? F2G. Boleh kan? F2G. Jadi dia kata how many dot? Titik dot. How many dot in one tick? Jawapan dia? 2. Apa jawapan dia? Buat sikit? 2. Ya, 2 lah. Boleh kan? Jadi jawapan dia ialah 2. How many dot? How many dot in one tick? Jadi cikgu cakap kan, kalau ada 7 dot, maksudnya 6 tick. 6 tick, 7 dot. Tu kamu kena faham kan. Macam gambar yang ni, A sampai G ada 7 titik kan. 7 titik maksudnya ada 6 ticks ataupun 6 detik. 6 ticks. Boleh faham kan? Ada masalah tak? Tak ada kan? Okey, tak ada masalah. Okey, lagi satu kita nak ingat kamu kan, kalau kamu jumpa soalan ni dia bagi anak panah macam ni kepada ABC kan. Anak panah ni tunjuknya arahnya ke kanan. Betul kan? Kanan. Maksudnya dia punya initialnya adalah di sini, ke kanan. Anak panah ni bagi tahu mana dia punya initial. Ke kanan, sini initial, ini adalah final. Initial maksudnya tempat yang mula-mula kertas ni kena ketuk. Ketuk sini, ketuk sini, ketuk sampai akhir. Ini dulu yang kena, ini selepas itu. Boleh faham? Ini initial, ini final. Boleh faham? Kan? Sini initial, sini adalah final. Faham tak ni? Clear tak? Faham. Okey kan? Okey, mencari pecutan. Pecutan ni kamu kena tahu formula pecutan kan. Pecutan formula dia kamu kena ingat kan. Kamu tengok muka surat depan, formula dia ialah AV minus U over T. Ini formula untuk pecutan. Jadi nak guna 3 tip ni, dia kata hitungkan hal laju awal. Hal laju awal maksudnya initial velocity. So initial velocity U ke V? Initial velocity. Nak tanya. U ke V tu? Initial velocity. U. Ya, U kan. U adalah initial velocity. Boleh faham jadi final velocity adalah V. Jadi kita boleh dah cari V dengan U. Jadi kita tahu kan laju, hal laju ataupun velocity. Apa formula velocity? Ingat tak formula velocity? Displacement over time. Ya, bagus. Velocity sama dengan cikgu buat displacement over time. Boleh kan? Jadi kita tengok yang mana initial velocity. Initial kita kena tengok mana satu initial. Jadi kita kena label ikut anak panah ni. Ke kanan maksudnya ini adalah kan? Ini adalah initial U. Faham Initial, final kita ambil yang last sekali. Boleh faham Jadi cikgu nak tanya kamu kamu tahu dia punya displacement over time. Displacement sini berapa? Berapa jarak antara dua titik ni? Berapa tu? Berapa displacement dia? 2 cm. Tak kisah kamu boleh pakai meter ke cm. Tapi kalau pakai cm, kamu gunalah cm. Kecuali dia bagi suruh ubah ke apa kan. Dia guna cm. Kamu guna cm, 2 cm. Okey, 2 cm. S ni dapat dah 2 cm. T-nya berapa? Berapa masa daripada sini ke sini? Ingat cikgu ajar tadi. Berapa masa sini ke sini tadi?
0.02. Berapa? 0.02. Tak berdengar. Berapa tu? 0.02. Ya. Ni. Inilah kan. Dia kata daripada sini ke sini ni 1 ticks. Bila 1 ticks 0.02 second. Jadi kamu gantilah kan. Jadi 2.0 per 0.02 bahagi dengan 0.02. Tekan kalkulator, kamu dapat 100. Macam mana buat unit ni? Atas ni tadi cm. Kan? Bawah ni saat. Jadi cms negative 1. Okay kan? Jadi kamu dah dapat U dia dah. U dia kamu dah dapat. Boleh faham kan? U. Itu initial. Okay, untuk final, kita akan cari panjang dia. Dia punya displacement untuk V. 4.5. Jadi 4.5 dia dikira ni je kan? Dikira dua ni je. V tu hilang. Dikira ni je. Sini ke sini saja dikira. Ni. Kan? V tu. Jadi dia punya displacement dah tentu 4.5 bahagi dengan masa dia. Masa dia sama juga. Sebab ini consider 1 tick. 1 tick 0.02 second. Jadi kita bagi 4.5 over 0.2 second. 0.02. Dan kamu dapat jawapannya 225. Apa kesimpulan dapat sini? Bila sesaran bertambah, sesaran bertambah 4.5, maka the velocity increase. Ini V lah, silap juga kan, V. Maksudnya when S increase, we increase. Kita boleh nampak dekat sini lah dia punya statement. Nampak kan? Okey, kita pergi pada yang berikutnya. Nak cari T pula. V dah dapat, U dah dapat. Nak cari T sebab kita nak cari acceleration, pecutan. Nak cari acceleration, T tu dipanggil sebagai, bukan masa tu, dipanggil time interval. Time interval maksudnya sela masa. Jadi time interval ni dia ada formula. Cikgu senang cakap formula senang kan. Time interval ni dia ada formula. Formula dia ialah ni kan. Time interval equal to n minus 1 darab dengan time of, darab dengan apa? Time of 1 tick. Betul tak? Time of 1 tick darab dengan 0.02. N ni apa? N is number of tick. Number of tick. Jadi berapakah number of tick daripada keseluruhan gambar ni? Berapa number of tick tadi? 6. 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh? Jadi kamu tekan jilid 6. N ni sama dengan 6. 6 tolak 1 dapat 5. Darab dengan 0.02 second. Ni time of 1 ticks. Sini adalah N minus 1. Ini adalah formula untuk time interval. Senang. Kamu ingat macam ni lagi senang. Okey kan? Jadi kita tengoklah, kita gantikan. Cikgu padam sikit lah. Tadi cikgu jelaskan. Digantikan, kita dapat T sama dengan N tolak 1 darab 0.02. 6 tolak 1, 0.02 second, 0.1 second. Jadi kamu dah dapat nilai T yang ditanya di sini. Itu time interval. Kau dapat time interval. Dah. Jadi kita dah dapat time interval. Jadi soalan seterusnya, kita kena cari the acceleration. Hitungkan pecutan acceleration. Kita guna terus formula yang cikgu bagi tadi ni. Sebab V kita dah dapat, U kita dah dapat, T pun kita dah dapat. Kita terus gantikan dalam formula. Jadi kamu gantikan, maksudnya V 225 tolak 100 per
time interval. 0.1 saat. Jadi kamu gantikan, kamu akan dapat macam ni. 225 tolak 100 over 0.1. Jadi dapat 1250 cms negatif berapa? Negatif 2. Ya, negatif 2. Sebab apa? Acceleration kita guna negatif 2. Velocity negatif 1. Itu kena ingat Okey, ni soalan, biasanya soalan tiga timer dia akan tanya soalan ni ni soalan popular lah. Tapi ini untuk once kita bagi strip yang pendek. Kalau strip yang panjang, kita akan tengok pula ni dalam bentuk ni lah. Soalan yang berikutnya lah Okey, kita pergi pada yang berikutnya, itu mencari laju purata atau kita panggil average velocity. Average velocity. Ada beza sikit Average velocity. Bila nak cari average velocity, kita kena ada dua benda. Sebab kita tahu hal laju sama dengan sesaran displacement over time. Boleh displacement over time. Tapi soalan sekarang dia minta total displacement. Total displacement adalah jumlah panjang daripada ini. Kita buat A lah. Daripada sini. Daripada A sampailah ke B. Boleh? Daripada A sampai ke B. Jadi kamu kena jumlahkan semua ni tambah. Ini adalah total displacement. 4.5 tambah 4 tambah 3.5 tambah 3 tambah dan kamu dapat jawapan dia. Jawapan dia ialah 19.5 cm. Ini adalah total displacement. Boleh faham Total displacement. Okey, sebab dia atas ni total displacement, bawah pun ialah total time. Beza sikit average velocity ialah total displacement over total time. Nampak? Dia formula dia lain. Tapi dalam acceleration tadi, kita guna time interval. T ni sebagai time interval. Tapi dalam average velocity, kita guna total time. Total time, kita tengok sini, daripada sini sampai sini, ada berapa tick tadi? Ingat tak? A ke B ni? 6. 6 Jadi kamu tak perlu tolak 1. Terus guna 6 darab dengan 0.02. N darab 0.02. 6 darab 0.02 dapat 0.12 second. Ini cm, ini second. Jadi laju purata kita terus gantikan dalam formula ni. Total displacement 19.5 over bahagi dengan 0.12 second. Ini bahagi dengan ni. Jadi kamu dapat jawapan dia iaitu 19.5 bagi 0.12, kamu dapat 162.5 cms negatif 1. Logik Sini cm bahagi s. Jadi cms negatif 1 lagi 1, ini adalah velocity. Kita pakai unit cms negatif 1. Tak perlu tukar meter. Kalau nak tukar meter, soalan tanya suruh tukar, baru kamu tukar. Itu soalan dia Okey, ada soalan tak untuk slide ni? Tak ada. Tak ada. Okeylah. Okey, kita pergi pada yang seterusnya, iaitu trend. Trend, 3 tape and 3 timer. Trend dia Bahan ni cikgu dah bagi, minta maaf lah cikgu pergi lambat sikit bahan ni. Kau boleh tengok juga, nanti kau boleh print apa tengok lah Okey, ni. Padam ni. Okey. Trend 3 tape ni trend 3 tape timer, maksudnya bila kamu dapat 3 tape timer ni, kamu akan potong. Jadi kamu potong ni daripada sini ke sini, kita panggil one strip. Ni panggil one strip. Dalam satu strip ni ada cikgu sorry lah, ni ada titik juga ujung-ujung, biasanya ujung ni pun ada titik semua ada titik ni ujung ni. Okey.
Jadi kalau kamu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya untuk satu strip ni ada sebanyak apa? 10 tick. Faham tak ni? Satu strip ni ada 10 ticks. 10 ticks. Boleh ada soalan ke? Tak. Ada tak ada? Boleh Suraya? Boleh. Okeylah kan. Jadi dalam soalan ni dia ada berapa strip? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 strip. Boleh kan? Dan kita dapati stripnya sama je panjang. Stripnya sama je panjang. Disusun sama panjang kan. Dan cikgu beritahu kamu, biasanya yang mula-mula ni sebagai panggil initial U, yang ni panggil final. Ini initial, initial lah kan. Initial, ini adalah final. Biasanya macam tu. Okay, kan? Jadi sebab panjang dia sama, first strip, kan? Okay, first strip sama panjang, second strip pun 7 cm, third strip pun 7 cm, semuanya sama. Jadi kita kata the velocity, apa jenis gerakan ni? The velocity increase ataupun apa-apa yang kamu boleh jawab? Apa jawapan ni? Constant. Ya, bagus. The velocity is constant. Maksudnya dia ada nilai, dia bergerak dengan laju perlahan. Maksudnya dia sedang, kalau orang tu jogging kan. Kalau orang jogging tu dia lari perlahan-perlahan sama je laju dia kan. Maksudnya the constant velocity. Maksudnya the final velocity equal to initial velocity. Betul? Final U sama dengan V. Okay. Bila U sama dengan V, apa jadi pada acceleration? Pecutan. Constant, increase, decrease. Ataupun lain kamu boleh jawab. Apa jawapan dia? Ada idea Suraya? Apa jawapan tu? Kosong. Constant. Kosong. Tepat sangat lah constant tu, tepat sangat kita juga ada ni call kejap ya. Kejap. Hello ya, kelas ni ada kelas. Hello. Apa ni kelas ni? Sekarang. Okey. Okey lah. Okey. Okey kan? Okey dah cikgu sambung balik kan. Okey, jadi U dengan V ni sama. Jawapan bukan constant kan. Acceleration, maksudnya acceleration ialah, cuba kamu tengok formula kan. Katakan A sama dengan V minus U over T. Apa jadi kalau U dengan V ni sama? Apa jadi pada A? Kamu rasa? Kosong. Jadi A sama dengan kosong. Jadi acceleration sama dengan 0. Sifar. Boleh kan? Boleh faham ni kan? Kan? Constant velocity, acceleration 0. Itu kena kan? Itu yang benda penting lah. Okey, ni jenis gerakan. Kalau soalan tanya jenis gerakan, type of motion, kamu jawab constant velocity dan kamu jawab zero acceleration. Itu jawapan dia. Okay, kan? Okey, kita tengok yang kedua pula. Type of motion tu. Okey, tengok sini. Kita dapati panjang dia bertambah dan semua ni sama juga kan. Cikgu beritahu. Ini pun 10 tick. 10 ticks. 10 ticks, semua 10 ticks sama kan. Okey, maksudnya bila 10 ticks sama, maksudnya masa ni sama dengan masa ni. Faham? Masa ni pun sama dengan masa ni. Sama je masa ni. Boleh faham kan? Sebab dia ada 10 ticks. 10 ticks. Tak apa, nanti kita bincang kan. Okey, yang pertama. Dalam konteks ni kita dapati dia semakin panjang kan. Panjang, cuba tengok pertambahan panjang dia. Okey, yang ni 1 cm. Ini 1 cm. 1 cm. Nampak kan? 1 cm. Semuanya nampak sama lah. 1 cm lah. Jadi kita kata the velocity ni nak jawab apa?
Tadi kamu jawab velocity is constant. Sekarang velocity apa? Increase. Ya, cuba dengar lah tapi tak berjelas kan. Increase ya. Jadi ini U, ini V. Jadi kita kata the velocity increase. Sebab apa? Bila displacement increase, the velocity increase. Boleh? Yang constantnya adalah time. Boleh kan? Time is constant. Sebab apa constant? Sebab kita guna semuanya 10 ticks. Kan? Satu strip ada 10 ticks. Itu sebenarnya kan. Okey. Jadi bagaimana dengan dia punya meningkat lah kan? Bagaimana dia punya acceleration? Kamu nak jawab apa acceleration kat sini? Meningkat. Ya. Apa dia? Meningkat ya? Ya. Okey, tak tepat kan? Sebab laju meningkat, kamu nampak sebab panjang ni bertambah kan? Pecutan sebenarnya tidak meningkat. Sebab apa tak meningkat? Sebab dia meningkat dengan same rate. 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Jadi kita kata dia meningkat, dia adalah constant. Acceleration is constant. Faham ke ni? Sebab 1 cm, 1 cm. Dia naik tu. Sebab sama je 1 cm tu. Dia punya kadar peningkatan tu. 1 cm, 1 cm gitu. Okey kan? Ni jadi kamu dah faham. Cikgu pergi slide ni. Ada soalan tak tanya slide ni? Tak. Tak ada. Okey, itu slide yang berikutnya kan. Okey, kita pergi type of motion 3. Gerakan yang ketiga. Gerakan 3 kamu boleh tengok lah. Kita dapati panjang dia, ini dah tentu initial, ini tentu final. Dan cikgu cakap tadi lah, setiap ni ada 10 ticks. 10 ticks, 10 ticks, 10 ticks, 10 ticks. Boleh faham Jadi untuk soalan ni, kita tengok panjang semakin bertambah. The distance ataupun the displacement increase. Kan? When the time increase. Nampak kan? When the time increase, displacement increase. Tapi kamu tengok sini, hal laju dia, the velocity apa ni? Nak cerita apa? Velocity apa? Decrease. Ya, velocity increase, bertambah. Kamu tengok increase kan? Okey, velocity increase. Cuba tengok, dia kata acceleration, kita tengok. Berapa pertambahan dia? Yang ni dia kata ni 1 cm. Yang ni berapa ni? 2 cm. Ini berapa pula? 7 tolak 4, 3 cm. Ini dah jadi 4 cm. Jadi apa? Acceleration apa? Bertambah ke berkurang ke apa benda? Increase. Ya, increase. Sebab apa? Nilai ni bertambah. 1, 2, 3, 4. Ni acceleration increase. Yang tadi tu 1, 1, 1 kan? Ingat soalan tadi kan? Maksudnya constant acceleration. Tu. Yang tadi lah, yang ni increasing. Sebab apa? 1, 2, 3, 4. Dia bertambah. Kena faham baca macam tu kan? Nak baca tiga-tik. Okey, yang berikutnya kita tengok type of motion 4. Cuba tengok ni. Okey, nampak panjang dia semakin bertambah kan? Ni panjang, 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 panjang. Nampak ni dia punya displacement increase kan? Displacement increase. Jadi velocity dia macam mana? Increase. Ya, increase juga. Increase. Tapi tengok acceleration dia pula. Acceleration kita tengok nilai dia. Yang pertama 5 tolak 1. Kita kira 4 cm. 8 tolak 5, 3 cm. 10 tolak 8, 2 cm. Ini jadi 1 cm. Jadi apa jawapan untuk acceleration ni? Decrease. Ya, decrease. Kamu dah faham kan? Jadi kamu kena faham. Ada juga velocity increase, acceleration decrease. Inilah situasi dia kan. Sehingga orang tak faham. Ada ke bila hal laju bertambah, pecutan berkurang? Macam pelik kan? Macam pelik. Inilah situasi dia. Dia bertambah tapi di dalam kadar yang berkurang. Rate berkurang kan? Okey, ada soalan tak ni? Tak ada. Okey, dah faham. Okey, tengok yang berikutnya pula.
kali ni lain pula kamu tengok kan. Yang kita tahu kan, yang belah kiri mesti dia initial, ini mesti initial, ini mesti final. Ini mesti initial, ini mesti final. Kita kena tahu initial and final. Tapi kita tengok di sini, the velocity panjang semakin berkurang. Bila panjang semakin berkurang, type of motion 5 maksudnya laju dia adalah berkurang ataupun decrease, kan? Velocity decrease. Okay, kan? Dia kata nyah pecutan. Bila laju berkurang, maksudnya dia telah mengalami nyah pecutan ataupun kita panggil deceleration. Deceleration. Faham kan? Apa maksud deceleration? Maksudnya the velocity decrease. Deceleration maksudnya velocity decrease. Tu kena faham kan? Jadi tengok dia punya deceleration ni macam mana? Adakah bertambah atau berkurang? Tengok ni 7, 6. 1 je kan? Tengok ni 1 cm. Ini 1 cm. 1 cm. Jadi apa jawapan dia? Untuk deceleration ni. Constant. Ya, constant. Boleh faham? Deceleration is constant. Itu sebenarnya. Okey, untuk jenis gerakan yang ke-6, type of motion 6. Kamu boleh jawab lah kan. Kita tengok dia punya nilai ni. Daripada pertama, kita dapati 11.74. Ini jadi 3 cm. Ini jadi 2 cm. Ini jadi 1 cm. Jadi apa maksud ni? Untuk laju dia, velocity apa? Decrease. Ya, decrease. Velocity berkurangan. Decrease. So, ada punya ni, deceleration. Decrease juga. 4, 3, 2, 1. Itu cara dia kan. Deceleration, decrease. Itu cara nak faham. Boleh kan? Okey, kita bagi yang terakhir lah. Rasa kamu tahulah tadi deceleration, decrease. Ni pun samalah, graf yang sama. Ni. Tapi lain sedikit lah. Cuma dia kata, di sini dah tentu kita tengok dia punya perbezaan. Ini adalah 1 cm. Ini jadi 2 cm. Ini jadi 3 cm. Ini jadi 4 cm. Jadi untuk kes ini, velocity, silap kan? Velocity ni macam mana? Decrease. Okay, velocity decrease. Deceleration? Increase. Ya, increase. Nampak tak? Ini pun kadang jadi isu lah. Macam mana velocity decrease, deceleration increase. Tapi itu yang pelik. Tapi kita tahu, velocity decrease maksudnya deceleration. Tapi dengan kadar yang lebih cepat. Boleh? Katakan orang tak berhenti, dia pakai brake yang kuat. Untuk orang kata brake yang cepat nak berhenti kan. Inilah. Ada yang brake lambat nak berhenti kan. Nak brake kereta lambat nak berhenti. Ada brake yang tekan cepat dia nak berhenti. Inilah. Boleh kan? Okey, itu contoh-contoh dia kan. Okey, tengok soalan ni. Soalan kita buat soalan pula. Tadi kita guna one ticks. Sekarang kita guna strip. Banyak strip kan. Dan cikgu beritahu siap-siap lah. Ini semua ni ada 10 ticks. 10 ticks. Semua ada 10 ticks lah. Okey kan. Ada 10 ticks. Jadi masa untuk satu ticks tadi kita tahu. One ticks ialah 0.02 second. Kalau 10 ticks, kita akan darab. 10 darab dengan 0.02 second. Boleh faham tak ni? Jadi kita dapat 0.2 second. Jadi masa daripada sini ke sini ialah 0.2 second. Ini pun 0.2 second. Ini pun 0.2, dan walaupun sempit macam ni, ini tetap 0.2 second. Sebab apa? Sebab dia masih 10 ticks. Faham ke ni? Faham. Okey. Jadi ini adalah initial dan ini adalah final. Okey kan? Jadi kita tengok dia punya beza dia berapa? 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Jadi kamu tahulah a type of motion dia. Pertama mesti kamu kata the velocity
increase. Kamu kata the velocity increase dan kita kata the acceleration is apa? Lupa dah? Okay, velocity increase kan? Acceleration apa? Constant. Ya, constant. Kita tahu dah. Acceleration ini type of motion. Bila tanya dia kata determine ataupun state the type of motion. Inilah jawapannya. Okey, soalan pertama dia tanya, soalan pertama dan kedua dah ni. Tak apalah. Dia kata carikan masa untuk 10 detik. One streak. 10 ticks, one streak. Kita dah kira tadi 10 ticks, jadi 10 times 0.02 second, kita dapat 0.2 second. Kita dapat ni. Boleh Yang seterusnya, berapakah bilangan titik dalam 10 detik? How many dot in 10 ticks? How many dot in 10 ticks? Apa jawapannya? 11. Ya, betul Jadi jawapan dia ni 11 lah, 11 Okey, kita pergi pada yang berikutnya. Soalan berikutnya kamu tengok sini. Mencari pecutan. To find the acceleration. Kita tahu formula dia tak lain tak bukan A equal to V minus U over T. Tapi kena ingat ini adalah time interval. Time interval, bukan total time. Kalau laju purata average velocity, kita pakai total displacement over total time. Tu. Itu average velocity. Ingat tadi Okey, yang pertama dia kata hitungkan hal laju awal, the initial velocity. Jadi kita tahu velocity sama dengan displacement over time. Jadi berapa displacement untuk ni? Untuk ni. 1. Kamu tak nampak kot, cuba dah balik. Berapa sekarang? Berapa displacement untuk the initial strip? Berapa? Berapa panjang untuk strip yang pertama? The first strip. Berapa tu? Tak nampak ke tu nak besar Berapa panjang untuk the first strip? Berapa? Berapa tu? Tak dengar Balas tu tunjuk je lah. Ni panjang ni. Panjang ni. Berapa tu? 2. Ya, 2 cm. Jadi kita tahu displacement dia adalah 2 cm. Untuk we 2 cm bahagi dengan berapa masa untuk one strip? Time of one strip. 0.02. 0.02 tak tepat sebab dalam one strip ada 10 ticks. Ingat? Yang kamu jawab tu untuk one ticks. Ini ada 10 ticks. Banyak titik ni ada 10 ticks. Jadi 10 ticks kita kira 0.2 second. Jadi bahagi dengan 0.2 second. Faham tak ni? Faham Sebab ada 10 ticks. Jaga Soalan ni kamu kena jaga. Ada setengah soalan dia bagi satu strip ni 5 ticks. Ikut soalan Ada bagi 5 ticks, 10 ticks, 20 ticks, ada. Ikutlah. Jadi kamu kena pandai-pandai lah, kena darab ni, tukar ni. Tukar je 5 ke, 20 ke, tengok soalan ni ikut pada soalan lah. Okey, jadi kita dah tekan sini. 2 bagi 0.2, kita akan dapat jawapan dia ialah 10 cms negative 1. Ini adalah initial velocity. Initial velocity. Okey, dia kata the final velocity.
The final velocity, kita akan pakai formula. Berapa panjang final velocity ni? 8. Ya, bagus. 8 bahagi dengan berapa? 8. 02. Ya, 0.2 juga. Ini pun 0.2 masa dia kan. Ini pun 0.2 saat. Sebab ada 10 ticks. Ini pun ada 10 ticks. Boleh faham Jadi kita gantikan. Kita dapat 8 bahagi dengan 0.2 second. Dia dapat 40. Ini adalah final velocity V. Ini adalah initial velocity ialah U. Sini V, sini U. Boleh. Final and initial. Okay, tak ada masalah Okay, soalan yang seterusnya dia kata find the time interval. Iaitu T ni time interval. Jadi time interval kita tahu formula je, iaitu time interval equal to n tolak 1 darab dengan time of one strip. Berapa time of one strip? Berapa time of one strip berapa? 0.2. 0.2. Boleh? N ni maksudnya the number of strip. Ada berapa strip sini dalam soalan ni? How many strip semua? 7. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 tolak 1 darab dengan 0.2 second. Boleh? Jadi kamu kira begitulah. Padam balik Betul dah. Jadi 7 tolak 1 darab 0.2 second. Ni dapat 6 darab ni dah dapat 1.2 saat. Ni. Ini panggil time interval. Time interval kamu ingat formula ni yang special acceleration dia ada time interval. Okey Jadi kamu guna ni. Yang ni senang dah. Kita ganti je dalam formula ni. V dah dapat 40, U dah dapat 10. Time interval dah dapat 1.2. Jadi ganti saja. Masuk dalam formula ni. AV minus U over T. Kamu dapat nilai 40 tolak 10 per 1.2. Jadi dapat 25 cms negatif 2. Kenapa tu? Acceleration. Boleh Sebab dia acceleration. Okey. Boleh faham tak? Boleh. Okey, kita pergi pada the final atau the average velocity. Maksudnya average velocity maksudnya total displacement over total time. Jadi dia kata hitungkan. Find the total displacement. Jadi total displacement adalah jumlah panjang semua strip tu. Jadi strip pertama kita tahu panjangnya berapa? 2 cm. Yang kedua 3 cm, 4 cm, 5 cm, bla bla bla, tambah semua ni. Tambah. Jadi kamu dah tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, sampailah tambah 8. Jadi kamu kena tambah semua ni. 2 tambah 3, tambah. Kamu dapat 35 cm. Boleh faham tak ni? Total displacement. Boleh Okey, yang kedua dia kata total time. Total time kita tengok ada berapa strip. Tadi kita kata ada 7 strip. 7 strip. Satu strip berapa masa? One strip 0.2 saat. 0.2 second. Tapi ada 7 strip total. Jadi kita darab 7 darab dengan 0.2. Jadi dapat 1.4 second. Faham ke ni? Faham. Ini total time. Ini total displacement. Cuma pecutan je kamu jaga Sebab T ni adalah time interval. Time interval Okey, dia kata hitungkan laju polar the average velocity. Kita ganti je dalam formula. Average velocity adalah total displacement over total time. Jadi kita bagilah.
35 bahagi 1.4. Jadi kita dapat 25 cms negative 1. Kenapa negative 1? Sebab ni cm per s. cms negative 1. Boleh faham tak ni? Faham. Clear kan? Biasanya soalan 3 tip dia akan tanya benda-benda ni je. Kalau keluar insya-Allah akan boleh jawab lah. Kan? Soalan-soalan dia sama je. Okey, jadi cikgu teruskan untuk yang berikutnya. Kita pergi pada linear motion yang menggunakan formula. Linear motion yang kita guna formula. Okey, ni satu nota lah berkaitan dengan linear motion. Jadi kita tengok ada beberapa formula yang kita ada. Formula pertama iaitu V ni kan. V U tambah AT. Ini formula datang daripada formula ni kan. Datang daripada A sama dengan V minus U over T. Jadi kamu terbitkan, jadikan V as the subject, dapat formula V sama dengan U plus AT. Dan formula yang kedua, ni mungkin tak popular sangat lah bagi kamu kan. Itu S sama dengan U tambah V per 2 darab T. Ni formula yang kedua. Formula yang ketiga ini. Ni penting juga kan. S sama dengan UT half AT square. Formula keempat, V square U square plus 2AS. Jadi bukan setakat tu tahu je, kena tahu simbol dia apa. Kalau U dah tentu, hal laju awal, initial velocity. U initial velocity, V final velocity, T time. Time interval pun boleh tengok keadaan. Biasa time lah. Kalau kamu guna 3 tip tu, kita guna time interval lah. Okey, time interval kan. Okey, S sesaran ataupun displacement. S displacement ataupun distance. Okey kan. A adalah acceleration, pecutan. Jadi kamu kena tahu formula-formula ni. Okey kan. Okey, jadi ada beberapa terminologi. Okey, terminologi ni penting kan dalam fizik. Dia kata yang pertama, dia kata start, bermula kan. Start and release from rest. Bila dia kata start, release from rest, maksudnya di sini adalah initial velocity sama dengan 0. Dia tak bagi tahu initial velocity, dia tak bagi tahu initial velocity itu 0. Tapi dia kata the object start from rest. Maksudnya initial velocity equal to 0. Boleh faham Faham. Dia tak bagi statement, dia bagi perkataan. Okey, yang dia kata akhirnya berhenti, maksudnya finally stop. Stop maksudnya 0. Stop maksudnya final velocity is 0. Finally stop. V equal to 0. Okey, yang ketiga, objek jatuh. The object drop. Objek drop. Bila jatuh, mesti jatuh ke bawah lah. Jarang pula objek tu jatuh ke atas. Macam mana pula jatuh ke atas kan? Jadi bila jatuh ke bawah, maka kita kata the velocity increase. Okey kan? Velocity increase. Okay, kan? Bila jatuh, kita kata velocity increase, acceleration equal to, kita bagi nilai yang sebenar. Bukan 10 kita pakai 9.81. Okey, bila objek jatuh, velocity increase, acceleration is constant. Sebab apa constant? Sebab under gravitational force, di bawah tarikan daya graviti. Jadi velocity bertambah tu betul, tapi acceleration is constant. Berapa nilai dia? 9.81. Ini bergantung pada kekuatan medan graviti. The strength of magnetic pula. Gravitational field. Boleh kan? The strength of gravitational field. Okey, boleh faham kan? Objek jatuh ke bawah. Kalau kamu buang objek tu ke atas pula. Kamu baling objek tu ke atas. Kan?
objek tu lama-lama dia tak boleh naik atas. Tak larat kan? Dia baling ke atas. Maksudnya di sini, velocity decrease. Bila kamu baling objek ke atas, objek tu lama-lama dia punya velocity decrease. Apa buktinya? Dia akan jatuh bawah kembali. Betul tak kan? Cuba baling batu ke atas. Dia akan jatuh bawah balik kan? Betul lah. Jadi velocity decrease, maksudnya bila velocity decrease, dia adalah acceleration ke deceleration? Bila velocity, ya, apa dia? Acceleration. Tak ada. Bila velocity decrease, dia acceleration ke deceleration? Apa dia jawapan dia? Sebab cikgu tak dengar tadi. Acceleration. Tak tepat The deceleration. Maksud deceleration di sini ialah A is equal to negative. Faham? Deceleration maksudnya A equal to negative. Jadi negatif berapa? Tetap sama 9.81 ms negative 2. Jadi the velocity decrease at deceleration. Silang. Lari pula ya. The deceleration masih constant. Sama juga. Itu tapi itu pun negatif. Kenapa negatif? Sebab the velocity decrease. Velocity decrease maksudnya deceleration. Cikgu terang tadi kan. Velocity decrease, deceleration. Kalau kamu tengok dalam jadual yang cikgu buat tadi, kalau kamu tengok tadi lah kan. Yang ni semua velocity decrease kan. Jadi velocity decrease kita tulis sini deceleration kan. Okay, lagi satu. Kamu tengok sini, velocity decrease kita panggil deceleration. Yang ni pun sama deceleration. Sama kan? Okey. Kalau macam ni, velocity increase. Kan? Kita panggil acceleration. Acceleration. Sama jugalah. Dia pun sama kan? Velocity increase, acceleration. Yang ni lain lah cerita dia. Okey kan? Itu contoh-contoh yang cikgu bagi tadi. Okey, boleh faham tak ni? Boleh. Boleh kan? Jadi jawapan ni ialah ni kan? Cikgu betulkan sikit lah 9.81. Kita betulkan ni. Nilai 9.81. Kita pakai ni. Soal syllabus KSSM kita pakai 9.81. Kalau KBSM tu kita pakai 10. Kita round off the number. Sekarang dia tak bagi round off kan. Dia pakai nilai tu sebenar. Okey kan? Okey, bila kita baling objek tu ke atas. Kita thrown upward. Objek tu akan naik ke atas sampai maximum height. Ketinggian yang maksimum. Apa berlaku pada objek tu bila berada pada the maximum height? Apa berlaku pada objek tu? Dia bergerak ke ataupun dia berhenti? Kamu rasa? Bergerak. Ya, dia berhenti. Faham? Kenapa dia berhenti? Sebab dia nak tukar direction. Dia will change the direction. Betul tak? Bila objek tu baling ke atas paling maksimum, dia akan berhenti sekejap dekat atas. Dia akan turn to direction. Bertukar arah. Turn its direction. Faham ke ni? Faham. Okey, jadi kita kata sini the final velocity. Bila baling ke atas, paling atas tu the final velocity. The final velocity is 0. Ni benda penting ni kan. Ada perkataan-perkataan yang kamu kena faham kan. The final velocity is 0. Bila the object thrown upward, campak ke atas at the maximum height. Tu yang ketiga. Okey, yang keempat pula kita pergi yang ni kan. Okey, ada juga perkataan-perkataan yang kamu kena faham. Ni dalam bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Inggeris kita panggil constant, uniform. Tu samalah, same kan. Tu contoh-contoh lah. Ni seragam soalan ini lah kan. Biasanya dalam bahasa Inggeris tulis constant, uniform. Lagi apa? Same. Ada lagi tak? Equal.
Equal. Ini semua adalah maksud yang sama untuk perkataan ni. Okey, laju bertambah. The velocity increase. Maksudnya object is accelerate. Velocity, cikgu dah terang tadi kan. Velocity increase. Object is accelerate. Maksudnya A is positive. Boleh? Contohnya mana? Ni kotak di bawah ni. When the velocity increase, A is positive. Acceleration. Boleh kan? Boleh kan? Clear? Okay, yang berikutnya. When the velocity decrease. Velocity decrease. Ini kita panggil a deceleration. Maksudnya A is negative. A akan bawa nilai negatif. Contohnya seperti di bawah ni. Cikgu buat kotak je sekali kan. Itu velocity. Nampak? Decrease. Maksudnya A is negative. A is negative. Okey, apa maksud laju sifar ataupun zero velocity? Apa yang kamu faham? Kalau velocity is zero, apa maksud dia? The object is, apa kita nak letak apa bila zero velocity? Apa dia? Object not moving. Ya, tidak bergerak lah. Jadi ada beberapa perkataan kat sini, dia kata pegun ataupun rehat. Dalam bahasa Inggeris kita panggil contoh sini lah. V equal 0 maksudnya object is rest. Rest, lagi apa? Freeze. Bukan beku ais tu kan, freeze. Lagi halt. Banyak bahasa Inggeris kan. Lagi kita panggil apa kan? Apa nama? Stationary. Static. Ini adalah perkataan-perkataan yang menunjukkan the velocity is zero. Okey kan? Okey, ni pula. Kalau kita dapat the velocity is negative. Apa maksud velocity is negative? Contohnya ada velocity 10 ms -1. Satu lagi velocity negatif 10 ms -1. Apa maksud dia? Apa maksud negatif ni? Move opposite. Ya, bagus. Move in opposite direction. Kan? Senang. Sebab the velocity is the vector quantity. Move in opposite direction. Bagus kan? Dah faham. Okey, kalau yang berikutnya dikatakan pecutan sifar. Dia zero acceleration. Acceleration zero. Acceleration zero ni maksudnya apa dia? Maksudnya, inilah. Maksud pertama ialah laju seragam ataupun kita panggil constant velocity. Ataupun rest, freeze. Bila objek tu berada dalam keadaan rest position, maksudnya the object is zero acceleration. Boleh faham? Sebab apa? The final velocity equal to initial velocity. Okey, ni pula. Cikgu tanya soalan ke kamu. Mungkin kamu confuse lagi kan. Yang seterusnya. Negative acceleration. Apa maksud negative acceleration? Apa maksud dia? Tadi kamu boleh jawab. Negative velocity, object move in opposite direction. Kalau negative acceleration maksudnya apa? Dapat idea tak? Dah berserabut sikit lah. Banyak sangat inputnya. Apa dia? Deceleration. Okey. Betul. Negative acceleration kita panggil deceleration ataupun ni. Deceleration ataupun velocity decrease. Kan? Deceleration ataupun ada ni.
ataupun velocity decrease. Ni cerita dia. Boleh faham tak ni? Kita dapatkan nilai ni. Ada soalan tanya tentang ni? Tak ada. Tak ada kan? Okey, tak ada soalan. Jadi kamu kena faham lah. Yang ni cikgu nak tekankan sikit. Kalau the velocity negatif dengan acceleration negatif. Itu kamu kena faham. Nanti yang ni penting juga kan. Ni pun penting juga bintang. Sebab ada pelajar tak dapat jawab. Dia kata bila A kosong mesti rest saja. Dia mesti constant velocity juga. Banyak juga perkara yang kadang pelajar tak dapat nak terangkan. Okey Okey, ada soalan? Tak ada. Cikgu ingat setakat ini lah kelas kita kot Boleh Suraya? Ada soalan ni? Tak ada ya? Okey, tak ada. Kita stop dekat slide ni. Cikgu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye. Okay, terima kasih cikgu. Okey, sama.